Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Syukur kita kehadrat Allah Subhanahu wa taala dengan limpah kurnianya dapat kita bersama lagi pada tengah hari yang berbahagia ini. InsyaAllah kita sambung pembacaan kitab kita dalam fiqhul ibadat, solat jemaah, yang kita menggunakan kitab bersama dia Dr. Muhammad Saleh bin Haji Ahmad. Dan kita telah beberapa siri kuliah kita baca, dan hari ini masuk kepada tajuk hukum solat jemaah, di mana terdapat perbezaan pandangan di kalangan para fuqaha tentang hukum solat jemaah ini. Okey, dalam mazhab Syafi'i ada dua pandangan yang besar yang berkaitan dengan solat jemaah ini, iaitu yang pertamanya mengatakan sunat muakkad. Ini adalah pandangan Imam Rafi'i dan beberapa ulama lain dalam mazhab Syafi'i yang mereka berdasarkan kepada hadis Nabi SAW, salatul jama'ati afdalu min salatil fadhi bi 27 darajah. Salat jemaah itu lebih afdal daripada solat bersendirian dengan 27 kali ganda pahalanya. Okey. Pandangan kedua iaitu hukumnya fardu kifayah. Ini merupakan pandangan Imam Nawawi dan ulama-ulama lain, yang mana mereka menegaskan bahawa solat jemaah hukumnya adalah fardu kifayah, makna wajib ke atas lelaki yang merdeka lagi bermukim dan mempunyai pakaian yang cukup untuk menutup aurat mereka. Maka wajib dilaksanakan solat fardu secara berjemaah ini di tempat yang boleh menampakkan syiar Islam, dan hendaklah diadakan solat jemaah di satu tempat sahaja dalam satu qaryah, kampung atau taman-taman perumahan. Namun begitu, jika kampung itu luas, maka hendaklah diwujudkan beberapa tempat yang boleh melahirkan syiar Islam. Inilah yang kita kata pada secara asasnya kita ada sebuah masjid di dalam setiap qaryah yang membolehkan seluruh umat Islam itu berkumpul di dalam masjid untuk mengadakan solat jemaah dan sebagainya. Namun begitu, tidaklah menghalang ataupun disebabkan keperluan yang mendesak kepadatan penduduk dan luasnya kawasan menyebabkan perlunya wujud tempat-tempat lain untuk mereka mengadakan solat jemaah ini. Lalu wujudlah apa yang kita sebut hari ini sebagai surau, madrasah dan sebagainya lah. Okey, tapi dari segi qaryah sebenarnya, yang dikatakan qaryah mengikut mazhab Syafi'i ini adalah qaryah persepadanan qaryah bagi sebuah masjid sahaja. Ini bermakna bagi kawasan masjid tersebut, sempadan-sempadannya, dalam kawasan sempadannya itu diwajibkan bagi mereka mengadakan setiap waktu satu solat berjemaah. Bagi surau-surau, kalau tak mampu pun tidak menjadi sebarang masalah apabila tidak adanya solat jemaah dilakukan di dalam qaryah surau itulah. Tetapi yang diambil kira sebagai satu qaryah yang fardu kifayah itu adalah masjid, sempadan masjid, dan
bagi masjid ini mesti, yang pertamanya mesti wajib diwujudkan solat Jumaat di dalamnya seminggu sekali, dan semayang fardu setiap waktu 5 kali sehari semalam. Kemudian dan pendapat kedua inilah yang paling masyhur dan muktamad yang dipegang di dalam mazhab Syafi'i, dan berdasarkan kepada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ma min thalathatin fi qaryatin wala badwin la tuqamu fihimul jamaah illa istahwaza alaihimus syaitan wa alayka bil jamaah innama ya'kulu adh-dha'bu minal ghanami al-qasiyah, rawahu Abu Dawud wa Nasa'i wa sahahu Ibnu Hibban wal Hakim. Tidak ada 3 orang daripada orang yang mendiami suatu kawasan atau satu kampung sedangkan mereka tidak mendirikan solat jemaah di dalamnya, melainkan mereka ini akan dikuasai oleh syaitan. Oleh yang demikian, hendaklah kamu dirikan jemaah, kerana sesungguhnya serigala hanya akan memakan kambing-kambing yang terpencil, yang bersendiri saja. Okay, itu sekilas pandang lah tentang perbahasan hukum hakam berjemaah mengikut mazhab Syafi'i. Ada perbahasan yang lebih panjang yang tidak dibincangkan dalam kitab inilah. Apa yang penting, amalan kita di negara ni yang berpegang kepada qaul muktamad mazhab Syafi'i, bagi kita pegang kepada hukum asal solat jemaah adalah fardu kifayah bagi sesuatu karya tersebut, karya masjid tersebut. Kemudian keuzuran bagi meninggalkan jemaah. Ini yang kita kata, kadang-kadang kalau betul-betul kita fikirkan, dia ada satu yang perlu dipikir secara lebih mendalam lah. Fardu kifayah ni maknanya selalu kita orang kampung, orang Melayu kita ni, kita selalu guna istilah fardu kifayah bila orang lain buat kita tak payah. Okey. Sebenarnya bukan begitu konsep secara asasnya. Fardu kifayah ini kalau boleh kita buat, jadi orang lain tak payah. Okey, bukannya orang lain buat kita tak payah. Okey, jadi kalau begitulah keadaannya, kalau sudah ada wakil, maka tidak jadi masalah kepada yang lainnya. Okey. Walau bagaimanapun dalam kitab-kitab fiqh disebutkan keuzuran bagi meninggalkan jemaah. Okey. Apa perlunya kita memberikan alasan atau adanya keuzuran untuk meninggalkan jemaah ni, sedangkan hukumnya tidak wajib, atau kita kata hanya fardu kifayah, ada wakil dah, jadi kita tak payah. Jadi ini yang perlu kita perbahaskan sebenarnya. Dari segi individu, ianya adalah satu tuntutan, sehingga diriwayatkan Nabi SAW menyebut bahawa kalau aku baginda berazam untuk menyuruh seorang sahabat untuk mengimamkan solat, dan baginda pergi ke rumah mereka yang tidak ada alasan untuk meninggalkan jemaah ni, tetapi tidak datang berjemaah, untuk baginda membakar rumah-rumah mereka yang sedemikian rupa. Jadi ancaman yang Nabi letakkan bagi mereka yang meninggalkan solat jemaah ni adalah dibakar rumah, walaupun Nabi tak buat, tetapi Nabi berazam untuk kalau dapatlah dia membuat perkara sebegitu. Ini menunjukkan betapa penting solat jemaah ini, dan sewajarnya kita tidak mengambil mudah untuk meninggalkan solat jemaah ini sewenang-wenangnya. Okey, di antara alasan yang boleh meninggalkan solat jemaah ini, dia tak berat mana pun sebenarnya. Sebab itu saya kalau dalam kuliah-kuliah di masjid, memang saya tak bincang sangat pun benda ni.
Dan kalau saya bincangkan pun, saya akan sebutkan ini hanya contoh yang ilmu yang tidak wajar diamalkan sebenarnya. Saya nak sebut bukan ini, bila kita tahu, menjadikan ianya satu alasan untuk kita untuk meninggalkan jemaah. Okey. Pertamanya, hujan yang boleh membasahkan pakaian dan sukar hendak keluar, sama ada di malam hari atau siang. Sama ada siang ke malam ke, hujan lebat dan sebagainya ke. Hujan saja yang boleh membasahkan pakaian. Bukan ribut, taupan ke apa, hujan saja yang boleh membasahkan pakaian. Jadi saya ingat kalau boleh pakai payung, pakai kereta dan sebagainya, usahakanlah supaya tidak menggunakan alasan hujan itu untuk meninggalkan jemaah. Kemudian angin kencang di malam hari. Angin kencang di malam hari dia boleh membawa implikasi kesejukan yang melampau, dan ataupun mungkin bahaya, ribut dan sebagainya. Kemudiannya lecak atau becak yang boleh mengotorkan pakaian. Memang satu masalah lah kalau kotor pakaian nak berjemaah dan duduk sebelah orang-orang apa semua itu. Nampaklah ada makna yang relevan lah untuk kita katakan boleh meninggalkan jemaah kerana takutkan lecak dan becak ni. Kemudian sakit, ikutlah keadaan sakit kita macam mana yang mungkin menyebabkan kita tak mampu untuk pergi berjemaah, ataupun menyusahkan orang lah kalau kita datang berjemaah pun sebab sakit kita tu, apatah lagi sakit-sakit yang berjangkit kan. Kemudiannya sejuk atau panas yang bersangatan. Ini memang inilah boleh kita fahami dengan tak ada masalah, mudah aja. Dan kemudian lapar atau dahaga yang amat ketara. Sebab tu memanglah kalau disebut kalau lapar tu kita makan dululah kan, walaupun terpaksa melepaskan peluang untuk untuk solat berjemaah. Kemudian apabila terasa hendak buang air kecil atau besar, ini memang tak ada maaf lah kan, orang kata kalau dah nak terkucil nak keluar tu, itu jauh lebih afdal daripada apa-apa urusan di muka bumi ni kan. So tak ada masalah. Kemudian takut kepada orang zalim ke atas dirinya atau hartanya. Tengah jalan ada orang zalim ke, ataupun orang zalim ni duk berjemaah, kita kalau kita hadir sama nanti nayalah. Itu tengoklah situasi dia begitulah. Kemudian takut bertemu dengan tuan hutang yang akan memegangnya atau menahannya, minta dijelaskan hutang sedangkan dia benar-benar tak mampu menjelaskannya. Ini bukan kes yang kita memang ada duit saja tak nak bayar hutang, tapi memang kita tak mampu nak bayar sedangkan tuan pemiutang tu ada berjemaah waktu tu, dan ini akan menjatuhkan maruah kita. Dan setakat itulah kita dibenarkan untuk meninggalkan jemaah. Kemudiannya takut kepada hukuman kesiksaan yang mungkin dimaafkan jika ia menghilangkan diri buat beberapa hari. Kita bergaduh dengan kawan ke apa ke, ataupun kita buat satu kesalahan yang kalau ambil masa sikit, ada harapan lah untuk boleh membaiki keadaan ataupun boleh dimaafkan, maka tak ada masalah lah untuk kita menghilangkan diri 2-3 hari tak datang berjemaah. Kemudian tidak mempunyai pakaian yang membolehkan dia pergi berjemaah. Ini pun jemaah ni perlu ada pakaian yang sesuai lah. Nanti jadi buah mulut orang, timbul fitnah sebagainya pun tak elok. Kemudian sibuk dengan urusan persediaan musafir bersama rombongan yang ditekuti ketinggalan. Tak kira lah rombongan apa, asalkan halal atau harus. Nak melawat Putrajaya ke apa ke, bah ni pula memang tak ngasih betul lah pula. Kalau kita solat berjemaah ada harapan tinggal lah jawabnya kan. Jadi mengelakkan mudarat yang lebih besar tu, maka dibenarkanlah kita meninggalkan jemaah. Kemudian selepas memakan sesuatu yang berbau busuk, petai lah apa semua, dan ini orang sebut merokok lah, lepas merokok ke apa pun,
Tapi jangan, maknanya bukan nak kata nak suruh sentiasa meninggalkan jemaah. Kalau jenis kaki merokok lah apa semua, kaki makan petai tu, tak merasa dia berjemaah lah. Maknanya nak ceritanya, dekat-dekat nak waktu sembahyang, janganlah merokok, janganlah makan petai, jangan makan bawang, yang boleh menyebabkan nafas berbau. Kemudian menunggu keluarga terdekat yang sedang nazak. Ini kalau kita menjaga orang sakit, yang kehadiran kita untuk jaga dia tu memang diperlukan sangat. Kalau kita tu setakat menyemak je, tak ada ni orang kata melukut tepi gantang, ada tak menambah, tak ada tak mengurang, orang kata. Tak perlu pun nak jaga ni. Tapi kalau dengan kawan baik pun, bukan mesti keluarga kan, kalau dengan kehadiran kita itu memang amat-amat menggembirakan si pesakit dan besar artinya, maka bolehlah untuk meninggalkan. Begitu juga menunggu pesakit yang tidak ada penjaga. Itu 15 perkara yang disebutkan dalam kitab ni, dan mudah-mudahan kita jadikan ini sebagai panduan, hanya panduan, bukan kaedah bagaimana untuk meninggalkan jemaah, tetapi supaya kita dapat merasakan betapa pentingnya jemaah, dan sedapat tidaknya kalau boleh janganlah kita membiarkan diri kita berada dalam keadaan yang tidak sesuai untuk sembahyang berjemaah. Okey, dari segi kelebihan, ada beberapa faktor yang menyebabkan sembahyang jemaah ini afdal, tapi daripada dari segi yang lain, di mana untuk diadakan jemaah itu juga ada yang tempat yang lebih afdal ataupun yang mafdul. Okey, antaranya orang lelaki berjemaah di masjid adalah lebih afdal daripada lainnya, sama ada di rumahnya sendiri dan sebagainya, kerana masjid mempunyai kehormatan dan menegakkan syiar di bumi Allah ini, di dalam karya tersebut. Dalam hadis Nabi SAW menyebut, sallu ayyuhan nas fi buyutikum fa inna afdala salatil mar'i fi baitihi illa al maktubah, rawahu Bukhari wa Muslim. Semayanglah kamu wahai manusia di rumah-rumah kamu, kerana yang lebih afdal semayang kamu itu adalah di rumah, melainkan semayang-semayang fardu sahaja. Maka semayang fardu ini di masjid adalah lebih afdal berbanding dengan di rumah. Okey, kemudiannya bagaimana dengan kehadiran wanita atau orang perempuan ke masjid? Pada asalnya wanita dan juga khunsa lebih afdal mereka solat berjemaah di rumah daripada di masjid. Bahkan adalah makruh bagi wanita-wanita yang rupawan dan mempunyai kedudukan pergi ke masjid berjemaah, kerana tak ditakuti menimbulkan fitnah. Sebagaimana hadis Sayyidatina Aisyah menyebutkan, qalat law anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ra'a ma ahdatha an-nisa'u lamana'ahunna al-masjida kama muni'at nisa'u Bani Israel. Juga hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kalaulah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat apa yang dilakukan oleh wanita-wanita kini, nescaya baginda akan melarang mereka ke masjid sebagaimana pernah dilarang wanita-wanita Bani Israel. Jadi ada pun wanita-wanita yang lain daripada itu, yang tidaklah orang kata yang dah berumur sikit, yang tidaklah rupawan sangatlah, adalah diharuskan mereka pergi ke masjid dengan syarat hendaklah mereka menjauhkan daripada menimbulkan fitnah, tidak bersolik beria, berwangi-wangian, dan disyaratkan juga dengan keizinan suami mereka. Ini pun satulah, mesti dengan keizinan suami ataupun wali mereka.
walau bagaimanapun di rumah mereka adalah tempat paling afdal bagi mereka, kerana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tamna'u an-nisaa an yakhrujna al-masajida wa buyutuhunna khairun lahunna, rawahu Ahmad wa Abu Dawud. Janganlah kamu halang wanita-wanita keluar ke masjid, tetapi di rumah mereka adalah lebih baik bagi mereka. Ini dua persimpangan lah. Mana kita nak halang wanita datang ke masjid tak boleh. Itu hak mereka untuk hadir, tetapi mereka sendiri perlu sedar mereka sembahyang di rumah jauh lebih afdal berbanding dengan di masjid. Jadi kenapa ada biro wanita lah apa semua kat masjid dan sebagainya? Sebenarnya wanita hanya dikehendaki datang ke masjid apabila ada sesuatu sebab ataupun perkara yang tidak mereka perlu berada di masjid untuk mendapatkannya, seperti kuliah, pengajian dan sebagainya, aktiviti-aktiviti wanita dan sebagainya, hanya boleh diperolehi ataupun didapati apabila mereka pergi berjemaah di masjid. Kalau tidak, hanya semata-mata untuk solat berjemaah semata-mata, tak ada aktiviti apa, tak ada mengaji, tak ada apa, maknanya tidak afdal, lebih baik mereka sembahyang di rumah semata-mata. So itulah ada beberapa hadis yang kita boleh tengoklah apa tu. Memang Nabi mengatakan bahawa rumah adalah tempat paling baik berjemaah bagi perempuan-perempuan. Dan kemudiannya okey, kita masuk yang terakhirnya, poin terakhir. Untuk mendapatkan pahala jemaah ini, pahala jemaah yang sempurna akan terhasil sekiranya seorang itu dapat sembahyang bersama imam daripada awal takbiratul ihram hingga ke akhirnya. Ini yang paling sempurna lah. Dan kerana bahawasanya kesempatan takbiratul ihram bersama imam itu ada satu kelebihan besar dalam sembahyang berjemaah. Walau bagaimanapun, fadilat sembahyang jemaah juga akan dapat diperolehi selama mana imam belum memberi salam, dan jika makmum itu belum sempat duduk sekalipun. Contohnya seperti imam bagi salam, sebaik saja makmum selesai takbiratul ihram, tak sempat nak duduk, okey, itu pun dah kira dapat fadilat berjemaah. Dan kerana itu makmum dah dikira sebagai berjemaah, hanya semata-mata dia sempat takbiratul ihram dan imam belum lagi memberi salam. Okey. Bagi mendapatkan rakaat, hendaklah dapat tamak-ninah makmum itu rukuk bersama dengan imam. Ini perinciannya kita akan jumpa nantilah. Dan bagi sembahyang jemaat, makmum tidak akan mendapat pahala jemaah melainkan dengan mendapat satu rakaat bersama imam. Ini kerana bagi sembahyang jemaat wajib satu rakaat bersama imam, bersama dengan 40 orang berjemaah bersama imam itu. Jadi itu mukadimah sikit tentang kaedah untuk mendapat pahala dan sebagainya, membetulkan ni untuk mendapatkan fadilat berjemaah tu, yang insya-Allah kita akan sambung di kuliah-kuliah akan datang. Tetapi hari ini hanyalah sekadar kita bincang tentang hukum hakam asas solat berjemaah, kemudian alasan-alasan untuk meninggalkan jemaah, kemudian solat jemaah, kemudian dari segi kehadiran lelaki dan perempuan untuk hadir berjemaah, dan juga tempat-tempat yang mana lebih afdal untuk sembahyang berjemaah dan sebagainya lah. Jadi saya rasa cukup dulu setakat ini untuk panduan kita bersama. Mudah-mudahan kita dapat menyambung lagi kuliah kita pada masa-masa akan datang.
Yang baik itu daripada Allah. Segala kesilapan dan kelemahan saya sebagai manusia. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.